Ramai orang Malaysia tak sedar satu benda ni. Malaysia dan Indonesia nampak sama dari luar, tapi bila kau orang tengok dalam detail, ada perbezaan besar yang akan buat kau orang terkejut. Dan bukan semua perbezaan tu akan kau orang jangka. Kalau kau orang tengok video ni sekarang, tolong bantu saya buktikan satu benda. Kawan saya dari Singapura kata, orang Malaysia tak kisah nak belajar pasal negara sendiri. Dia cakap subscriber channel ni takkan cecah pun. Tapi saya tahu kau orang semua lagi sedar dari tu. Tekan subscribe dan like sekarang untuk tunjukkan yang kita Malaysian memang support antara satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apa sebenarnya yang membezakan Malaysia dengan Indonesia kalau bukan bahasa, bukan agama, bukan pun muka? Jawapannya ada dalam benda-benda kecil yang kita ambil mudah setiap hari. Dan satu lagi benda yang saya nak reveal kat penghujung video ni, ramai yang tak tahu, dan ia akan ubah cara kau orang tengok dua negara ni selamanya. Jom kita mulakan. Perkara pertama yang orang selalu salah faham adalah harga makanan. Bila sebut Indonesia, ramai Malaysian terus assume makanan sana murah gila. Dan ya, memang murah. Tapi tunggu dulu. Di Kuala Lumpur, nasi lemak tepi jalan boleh kau orang dapat dalam lingkungan RM1.50 sampai RM3. Di Jakarta, nasi uduk yang lebih kurang sama konsepnya. Dalam kawasan biasa, boleh dapat dalam RM2.000 sampai RM5.000. Bila kau orang convert, nampak murah. Tapi bila kau orang tengok gaji minimum Jakarta berbanding KL, cerita dia lain. Gaji minimum KL sekarang dalam RM1,700 sebulan. Jakarta dalam RM800,000 sampai RM5 juta bergantung kawasan. Maksudnya daya beli orang Malaysia sebenarnya lebih tinggi, walaupun harga makanan kita nampak mahal berbanding mereka. Jadi murah ke mahal tu bukan semudah tengok nombor. Kena tengok dalam konteks. Tapi ini yang menarik. Bila kau orang pergi ke mall premium Jakarta macam Grand Indonesia atau Plaza Senayan, harga barang branded kat sana kadang-kadang lebih mahal dari KLCC. Sebabnya cukai import Indonesia memang tinggi. Kau orang boleh beli kasut sukan antarabangsa dengan harga lebih murah kat Malaysia berbanding beli benda sama kat Jakarta. Ni bukan cakap kosong, ni realiti yang orang ramai Indonesia sendiri mengaku. Ramai yang sanggup beli barang ketika melawat Malaysia sebab lebih jimat. Sekarang kita cakap pasal sesuatu yang kau orang mungkin tak sangka langsung. Bahasa. Ya, kita cakap bahasa yang hampir sama. Tapi cuba kau orang masuk kedai di Bandung dan order kopi susu. Kemudian balik Malaysia pergi kedai mamak order benda sama. Lahjah berbeza, perkataan berbeza dan kadang-kadang maksud pun berbeza. Perkataan pinjam dalam bahasa Malaysia bermaksud meminjam sesuatu dari orang lain. Tapi orang Indonesia selalu guna perkataan itu dengan maksud yang sama macam kita guna minta atau ambil. Jadi bila orang Indonesia cakap boleh pinjam pen kau, dia mungkin tak bermaksud nak pulangkan balik. Bukan salah dia, tu memang cara guna perkataan itu di sana. Faham ke? Sama bahasa, lain makna. Dan benda ni bukan sekadar hal perkataan. Ia cerminkan cara berfikir yang berbeza. Orang Indonesia lebih selesa dengan komunikasi yang santai dan tidak langsung. Orang Malaysia pula biasanya lebih direct dalam konteks kerja berbanding orang Indonesia, walaupun kita nampak sopan dari luar. Bila dua pihak meeting dalam bisnes, salah faham macam ni boleh jadi masalah besar kalau tak sedar. Sekarang kita masuk bab yang paling ramai orang salah faham. Infrastruktur. Kau orang mungkin pernah dengar orang cakap Jakarta dah ada MRT, tol, highway moden dan semua tu. Memang betul. Jakarta dalam beberapa tahun ni berubah drastik. Tapi apa yang ramai tak sedar, Malaysia dah ada benda-benda ni jauh lebih awal. Plus highway Malaysia dah beroperasi sejak tahun 91. ARL ke KLIA dah ada dari tahun 98. Dan sistem tol kita antara yang paling sistematik di Asia Tenggara dari segi pengagihan laluan dan liputan kawasan. Indonesia baru serius kejar dalam tempoh 10 tahun ni. Bukan bermakna mereka tak bagus, mereka memang progresif gila sekarang.
tapi konteks sejarahnya kena ada. Yang menarik, Malaysia ada lebih banyak highway per kapita berbanding Indonesia. Maksudnya nisbah jalan raya berbanding penduduk, kita masih unggul. Tapi Indonesia ada kelebihan lain. Mereka ada pulau-pulau yang masing-masing ada ekosistem ekonomi sendiri. Bali contohnya, berfungsi hampir macam negara kecil dalam negara dari segi ekonomi pelancongan. Sesuatu yang Malaysia susah nak replicate dengan struktur geografi kita. Dan ni yang saya nak kau orang pegang baik-baik. Ramai Malaysian pergi Bali dan balik dengan perasaan kagum. Pantai cantik, makanan sedap, hotel murah, orang peramah. Tapi kau orang tahu tak berapa ramai turis asing yang pergi ke Malaysia dan balik dengan perasaan yang sama? Data dari Tourism Malaysia menunjukkan Malaysia terima lebih 20 juta pelancong antarabangsa sebelum pandemik. Bali sahaja capai lebih 6 juta setiap tahun, tapi itu untuk satu destinasi kecil. Maksudnya Bali itu sendiri dah jadi jenama global yang kuat. Malaysia ada Langkawi, ada Sabah, ada Sarawak, tapi brand awareness secara global kita masih kalah dengan satu pulau Indonesia itu. Kenapa? Sebab Indonesia tahu cara jual satu cerita yang kuat untuk satu tempat. Kita masih cuba jual semua benda sekaligus dan akhirnya tiada satu pun yang benar-benar menonjol di mata dunia. Sekarang kita sampai kat benda yang saya janji nak reveal dari tadi. Apa satu perkara yang Malaysia ada, yang Indonesia tak ada, dan ia lebih besar dari yang kau orang sangka? Kestabilan mata wang dan sistem kewangan yang lebih mature. Ringgit kita memang pernah jatuh dan ramai yang risau. Tapi rupiah Indonesia dalam tempoh 2 dekad ni turun jauh lebih mendadak berbanding ringgit. Pada tahun 2000, 1 dolar Amerika bersamaan dalam 8,000 rupiah. Sekarang dah dalam 16,000 rupiah. 2 kali ganda jatuh dalam 20 tahun. Ringgit kita dari RM3.80 per dolar ke sekitar RM4.60 sekarang. Berfluktuasi, tapi tidak seteruk itu. Dan ini bukan cakap pasal kekuatan ekonomi semata-mata. Ini pasal kestabilan yang mempengaruhi daya beli rakyat biasa setiap hari. Harga barang import naik 2 kali ganda, bila mata wang jatuh 2 kali ganda. Dan rakyat yang tanggung kesannya. Tapi Indonesia ada sesuatu yang boleh jadi senjata besar dalam 20 tahun akan datang. Penduduk 400 juta orang. Pasaran dalam negara yang gila besar. Kalau mereka berjaya stabilkan ekonomi dan tingkatkan pendidikan secara konsisten, potensi mereka boleh cecah tahap yang Malaysia tak mampu tandingi dari segi saiz semata-mata. Jadi siapa yang lebih baik, Malaysia ke Indonesia? Jawapannya soalan itu sendiri salah. Dua negara ni bukan bertanding. Mereka sebenarnya saling melengkapi. Malaysia kuat dalam kestabilan, infrastruktur awal dan sistem kewangan. Indonesia kuat dalam saiz pasaran, sumber semula jadi, dan potensi pertumbuhan yang masih jauh dari capai kemuncaknya. Yang paling penting, kita jangan jadi orang yang tengok jiran kita dengan mata cemburu atau mata sombong. Tengok dengan mata belajar. Sebab ada benda Indonesia buat yang patut kita tiru. Dan ada benda Malaysia ada yang patut kita jaga dan hargai. 3 benda yang kau orang bawa balik hari ini. Pertama, murah atau mahal tu kena tengok dalam konteks daya beli, bukan sekadar nombor. Kedua, akak bahasa yang sama tak bermakna pemikiran yang sama. Faham perbezaan itu supaya tak salah faham. Ketiga, kekuatan sebenar sesebuah negara bukan pada apa yang nampak dari luar, tapi pada apa yang stabil dari dalam. Kalau video ni buka mata kau orang sikit, tinggalkan komen kat bawah dengan satu perkataan. Cuma satu perkataan yang describe perasaan kau orang lepas tengok video ni. Saya nak tahu. Subscribe kalau kau orang nak lebih banyak konten macam ni. Dan share dengan kawan-kawan yang selalu fikir dua negara ni sama je. Sampai jumpa dalam video seterusnya.